Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbana zidna ilma wazrukna fahma wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Alhamdulillah ya rabbal alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat sama-sama kita berkumpul di surau kita. Telah kita solat maghrib secara berjamaah dengan merapatkan saf. Rapat ke? Saya tak rapat ya. Saya ikut jadah sendiri kan. Belum rapat lagi lah. Belum betul-betul rapat. Rapat jadah. Rapat jadah. Dan dengan masa yang ada ini, mungkin kita boleh berkongsilah sikit sebanyak perkara. Mudah-mudahan kita boleh ambil manfaat ya. Ada katanya kuliah khas, katanya lah. Tak macam khas pun, sama je orangnya. Kampung tak ramai kot ya. Kampung saya ada 20 rumah ya Ustaz. Patutlah. Berapa rumah sini? 40? 90? 90? 80, 90. Ni 20. Perempuan tak payah kira. Pasal perempuan dia kira lelaki je. 10, okay, 10% lah. Ya. Tak apalah ya. Mungkin kuliah khas sebab nak puasa ya tak. Biasalah ya. Nanti malam ni kuliah khas, esok kuliah subuh dikata kuliah khas lagi. Malam esok kuliah khas lagi. Tak apalah banyak kali khas pun ya. Jadi mungkin kerana nak puasa ya. Jadi mungkin kita boleh kongsilah sikit sebanyak tentang bulan Ramadan. Jadi kita tinggalkan sekejap lah ya. Kuliah kita daripada buku zikir itu, mungkin kita akan sambung pada bulan hadapan lah. Syawal lah. Syawal pun biasa awal-awal Syawal tak ada kuliah. Kita pun Jumaat pertama saya ingat raya ketiga keempat pun. Raya hari Selasa dengan Rabu. Raya pertama hari Selasa tak silap saya. Raya kedua hari Rabu, tengah-tengah minggu, cuti sekolah seminggu. Saya confirm tak ada sini. Hari Jumaat kita nak buat kuliah. Tak adanya. Jadi after Syawal lah kita jumpa mungkin. Ataupun di hujung Syawal. Bulan 5, bulan 6 kot, bulan 6 lah. Jadi Jumaat pertama yang bulan depan tak ada lah. Jadi lagi 2 bulan lah kita jumpa insya-Allah taala. Ya. Baik. Jadi untuk Ramadan ni sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan selalu dengar ya. Tapi tak apalah ya. Mungkin kita dengar perkara yang kita dah biasa dengar, dan mungkin juga ada perkara yang kita tak biasa dengar ya. Biasalah ilmu macam tu lah ya. Dan saya malam ni sebenarnya saya nak berkongsi pasal buku ni ya. Ini buku kecil yang dikarang oleh Syekh Abil Hasan bin Muhammad Al-Faqih tentang Ramadan. Walaupun buku yang ringkas, hanya berapa muka surat je, 15 je. Dia risalah ya. Dia bukan buku, dia risalah. Buku juga, tapi buku yang kecil. Orang Arab ni kalau buku yang besar dia panggil kitab. Kalau buku yang kecil dia panggil risalah. Risalah ni mana buku-buku yang kecil. Mungkin less than 100 pages. Kurang daripada 100 muka surat tu kebiasaannya dia dipanggil risalah. Risalah ni dalam bahasa Arab dia banyak maksud. Surat risalah juga. Surat, kita hantar surat tu, surat tu dipanggil risalah. Ya. Buku yang kecil-kecil ni juga dipanggil sebagai risalah. Ya. Memo-memo dipanggil risalah ya. Allah Ta'ala hantar Nabi pun dia panggil risalah juga. Dia betul-betul sumpama itu. Dia semua disebut sebagai risalah ya. Kalau kita lihat dalam market kita sebenarnya buku-buku Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah yang ada dalam pasaran ni banyak risalah. Yang betul-betul kitab Ihya Ulumuddin. Tu kitab pasal dia tebal, berjilid-jilid. Dan begitu juga buku-buku fiqh dia yang ada, umpama Al-Wasit, Al-Basit, tu semua kitab lah pasal ada banyak jilid, 5 jilid, 6 jilid ya. Tapi
Yang lain tu banyak hanya risalah. Risalah ni mana buku-buku kecil. Contohnya Minhajul Abidin. Orang Melayu ataupun di Nusantara kita, Minhajul Abidin boleh kata di masjid, di surau, di kampung-kampung, di pondok, di ma'had memang belajarlah ya, Minhajul Abidin. Itu risalah. Berapa puluh muka surat saja. Banyak saya tengok Ustaz, tebal tu pasal dia dah di nota kakikan, dihuraikan kadang-kadang tu ya, jadi macam tebal lah. Dia sebenarnya hanya risalah macam ni je, 20 muka surat, 30 muka surat macam tu je kalau yang asas lah ya. Bidayatul Hidayah juga adalah risalah, hanya buku kecil saja, 10 muka surat saja ya. Tapi jadi panjang tu macam dihuraikan, panjanglah dia ya. Dah banyak lagi. Saya ingat risalah yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ada puluh-puluh, kalau dihimpunkan baru dapat satu kitab. Ya, dan saya pernah beli buku tu tapi dah hilang pergi entah mana dah. Nama dia Majmu' Rasail Al-Ghazali rahimahullah. Himpunan risalah-risalah Ghazali. Dalam tu ada Minhajul Abidin, dalam tu ada Bidayatul Hidayah yang Nusantara Melayu selalu belajar. Dalam tu ada banyak lagi risalah-risalah yang lain. Ya. Kita di peringkat PPD antara yang kita rujuk dalam bab pendidikan ialah ayyuhal walad, wahai anakku. Itu adalah wasiat Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah kepada anaknya, ataupun kepada kita lah ya, tapi dia nasihat orang tua kepada budak-budak ya. Ayyuhal walad namanya. Kepada anaknya tak tahulah, kata Imam Ghazali tak kahwin, tapi nama buku itu Ayyuhal walad, oh my son ya. Kita buat macam kursus ke apa, memang kita baca teks itu. Kalau di Gombak ni memang panel kita tu memang dia rujuk buku tu lah. Ni diambil daripada buku Ayyuhal Walad. Banyak lagi lah ya. Saya sering rujuk Ar-Risalatul Laduniyah, Ar-Risalatul Laduniyah. Yang saya baca pembahagian ilmu tu biasa saya rujuk dalam buku berkenaan. Jadi banyak risalah. Ni risalah saja ya. Dia tak banyak lah ya. Ya. Daripada Abil Husain bin Muhammad Al-Faqih. Tajuk dia Madza nata'allam min madrasati Ramadan. Madza nata'allamu min madrasati Ramadan. What do we learn from the school of Ramadan? Apa yang kita belajar daripada sekolah Ramadan. Jadi dipanggil Ramadan, sekolah. Ya. Jadi Ramadan ni dia kata macam ma'had lah. Ramadan ni macam sekolah lah. Kita masuk ke sekolah, apa kita buat? Kita belajar. Ya tak? Kita apa lagi buat di sekolah? Buat apa di sekolah? Saya tak ingat ustaz sekolah, lama dah saya tak sekolah ni. Patut ustaz lah ingat, ustaz hari-hari duduk sekolah. Ya. Sekolah ni pertama of course lah kita belajar ya tak? Belajar buku itu, belajar buku ini, belajar subjek tu, belajar subjek ni ya. Sampai buku beg berat lah. Tapi hari ni dah dikurangkan ya. Subjek tu dah dikurangkan. Hari ni kalau anak tuan-tuan kalau sekolah rendah, satu hari dalam 4-5 subjek saja. Kalau dulu banyak, sekarang dah 4-5 subjek. Patut dah ringan. Tapi buku anak saya berat juga. Pasal yang tak patut dibawa pun dia bawa. Buku aktiviti ni dia tak payah bawa. Bawa takut cikgu nak semak lah apa. Tak ada. Dia bawa juga. Jadi berat juga buku dia. Aduh. Tapi tak apalah ya. Pergi sekolah pun naik kereta. Ya. Jadi of course lah kita belajar ilmu ya. Kita berkawan di sekolah ya. Banyaklah yang kita buat. Jadi Ramadan ni kata macam sekolah. Yang mana sekolah ni tak lain tak bukan adalah pusat untuk nak membina atau membangun manusia. Mana ada orang masuk sekolah 4-5 tahun, keluar sekolah jadi lebih bodoh daripada sebelum dia sekolah. Tak mungkin lah. Pasal sekolah-sekolah ni tempat nak bagi orang daripada yang tak baik kepada baik, daripada yang tak cerdik kepada cerdik. Ya, macam tu. Jadi masuk sekolah tak pandai membaca. After few years dia keluar sekolah dia mesti pandai membaca. Ya. Mesti pandai. Pasal sekolah kan. Ya. Sebelum sekolah mungkin akhlak dia tak apa bagus. Tapi beberapa tahun selepas dia sekolah, dia keluar sekolah, mesti dia punya perangai itu lebih baik. Mestilah ya. Anak kita masuk tahun 1. Ya. Jenis aktif lah tu, lompat sana lompat sini. Biasanya tahun 6 dia keluar tak ada macam tu dah. Ya. Jadi sekolah macam tu fungsi dia.
Jadi dia melihat dari sudut perspektif Ramadan ni ialah seumpama sekolah. Sebab tu dia dipanggil madrasah, school lah. Ya. Jadi macam mana kita lihat sebuah sekolah yang sepatutnya sebuah sekolah, macam tu juga Ramadan sepatutnya dia kata macam tu lah. Sebab itu dia tulis risalah ini, nak bagi tahu bahawa sekolah ni adalah, Ramadan ni adalah sekolah, dan sepatutnya macam tu lah. Bila kita masuk Ramadan, after Ramadan, apa yang perlu berlaku kepada kita. Kita ni nak jadi apa? Itulah maksudnya. Apa yang kita dapat belajar daripada Ramadan ini, ya. Dan dia buat mari banyaklah, ya. Ada 11 perkara yang penting ataupun pelajaran yang diambil daripada School of Ramadan. Ya, kita masuk Ramadan ni, apa yang kita belajar? Apa yang kita dapat? Ya. That means after habis Ramadan nanti, macam mana keadaannya? Jadi dia buat mari 11 perkara yang kita boleh dapat pada bulan Ramadan. 11 tak banyak lah, ya, 11. Pertama katanya, saya rangkai sampai 11. Tajuk dia, Maza nata'allamu min Ramadan. Apa yang kita dapat belajar daripada sekolah Ramadan. Katanya, selepas dia memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak ada selawat. Dia memuji Allah Subhanahu Wa Taala, dia baca khutbatul hajah. Ingat lagi kan? Saya sebut dulu ucapan bila seseorang nak ucapkan sesuatu, bila seorang nak mengucapkan sesuatu, amat digalakkan dia bacalah, ya, khutbatul hajah, ucapan tu, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu sampai habis, ya. Kemudian dia sebut, dia kata bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan fadilatnya, di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah mensyariatkan kepada kita amalan-amalan dan perkara yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fa inna syahr Ramadan bima habahu Allah minal fadail wa bima syarra'a fihi minal a'mali wal qurbat. Dia kata Allah Taala jadikan bulan Ramadan ini dipenuhi dengan fadilat-fadilatnya, dan ada amalan-amalan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan dia kata yu'addu madrasatan, ya. Bulan Ramadan ni adalah sekolah. Yahsul minha al-mu'min asyrafal ulum, ya. Jadi dia kata, saya sebut tadi lah, dia kata Ramadan ni adalah sekolah, di mana pada bulan ini kita boleh dapat ilmu yang sebaik-baik ilmu, ya. Kemudian dia sebut lagi lah beberapa perkara, tapi tak apa. Tapi nak cerita dia ada 11, ya. Saya sebut satu persatu, masa tak ada nanti kan. Pertama dia kata at-taqwa. Itu nombor 1 sekali, ya. Benda yang perlu kita dapat daripada Ramadan ni banyaklah, ya. Tapi nombor 1 yang perlu kita dapat ialah bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya sebelum kita nak masuk Ramadan dengan selepas kita keluar daripada Ramadan, mesti ada perbezaan dari sudut ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mesti ada beza, ya? Bahkan sebahagian mengatakan, macam Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah dalam bukunya Tanbih Al-Ghafilin, walaupun dia sebut ni dalam bab haji, dia kata nak tengok orang pergi haji, adakah Allah Subhanahu Wa Taala bukan menerima hajinya. Nak tengok haji dia ni mabrur tak mabrur. Mana haji dia ni macam mana? Tengok bila dia balik daripada hajinya. Kalau dia balik haji lebih buruk keadaannya, atau macam tu juga, takut-takut haji dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak tahu. Tapi kalau dia balik dia jadi lebih baik, ada kemungkinan besarlah Allah Subhanahu Wa Taala telah menerima ibadahnya. Sebab itu Allah Taala jadikan dia yang lebih baik. Sebab Allah Taala kata, man hajja falam yarfus walam yafsuq raja'a ka yaumin waladathu ummu. Dalam hadis Muslim daripada Abi Hurairah, siapa-siapa yang pergi haji, dia tak buat benda-benda yang dilarang, dia tak buat dosa, mana elok je haji dia tu. Jika hajinya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab dia jaga rukunnya, syaratnya, hati dia, mana dia baguslah kat sana, balik-balik apa Nabi kata, wala raja'a ka yaumin waladathu ummu. Dia balik seumpama baru dilahirkan oleh ibunya. Jadi kalau orang telah diampunkan dosa oleh Allah, balik umpama kain yang putih, suci, takkan dia balik dia buat benda jahat lagi kot.
Mesti Allah Ta'ala jaga dia daripada buat perkara-perkara yang tidak baik. Mana keadaan dia sebelum pergi dan selepas pergi, mesti selepas dia balik lebih baik. Jadi dalam Ramadan ni sama juga. Ya. Kita nak lihat Ramadan kita ni okey tak okey, tengok after Ramadan. Itu banyak disebut oleh para ulama kita. Tapi tak adalah kita kata kalau dia tak bagus lepas Ramadan, Ramadan kau ni Allah Ta'ala tak terima ni. Tak ada kata begitu. Kita tak tahu Allah terima tak terima. Ya. Tapi kesan dia tu. Ya, kesan dia tu. Kalau Ramadan kita bagus, kesan dia akan jadi bagus. Ya. Macam kita makan ubat lah. Kan? Kita makan ubat. Kalau ubat tu bagus, badan kita lepas makan ubat jadi sihat lah. Tapi kalau kita makan tak sihat, mana badan ubat tu tak bagus lah. Orang lain makan sihat, bagus untuk dia. Tapi tak bagus untuk kita. Jadi kesan tu sebenarnya, orang kata, menunjukkan bahawa benda tu okey tak okey. Sama juga Ramadan. Kesan selepas Ramadan tu menunjukkan bahawa Ramadan kita okey tak okey. Ya. Benchmark dia lah kita kata. Tapi tidak, kita tak boleh kata Allah Ta'ala tak terima, tak boleh. Kita tak tahu. Ya. Tapi kesan dia tu. Ya. Baik, jadi nombor 1 takwa lah. Soalnya apa itu takwa? Takwa ialah kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, takut kepadanya, melakukan apa yang disuruh dan meninggalkan apa yang dilarang. Itu secara am lah saya beritahu. Sebenarnya takwa ni ada banyak definisi. Takwa ni senang cerita, kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itulah takwa. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyatakan bahawa takwa ni ialah imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Ya. Buat apa yang Allah Ta'ala suruh, tinggal apa yang Allah Ta'ala larang. Ya. Ada sebahagian lain mendefinisikan at-taqwa al-amalu bi muqtada syar'i. Beramal menurut apa yang dituntut oleh syarak. Itulah makna takwa. Bila kita buat satu benda, yang lahir ke, yang batin ke, yang bersifat tubuh badan ke, atau hati ke, apa-apa semua benda baiklah agama, kita ikut betul-betul cara yang disuruh oleh syarak, kita sudah dikira sebagai orang yang bertakwa. Al-amalu bi muqtada syar'i zahiran wa batinan. Ada banyak lagi lah definisi-definisi yang lain. Saya pernah beli satu buku takwa, tebal buku ni. Tapi pun samalah, saya tak tahu mana letak. Tak jumpa lama kan, tak tahu aku ada dalam almari saya tu. Dalam kereta ada buku, kat rumah pun ada buku, siapa-siapa buku yang. Kadang tak baca habis pun, baca sikit letak kan. Kadang larak tu bertindan-tindan, bahagian depan, bahagian belakang. Yang ada belakang tak ambil dah. Saya suka pergi kedai buku di Gombak tu. Kedai buku Arab lah dipanggil. Apa nama kedai buku tu? Kedai buku tu saya masuk sejak tahun 1996 97, masa saya mula-mula masuk UAE dulu, matrikulasi. Masa tu dia punya kedai dekat Kerinci. Kita orang kat lemah pantai, dekat lah ya, 1 kilometer je. Jadi saya sering dah pergi ke situ beli buku. Kalau saya tak beli pun, saya duduk 2 jam 3 jam saya baca buku je. Duduk. Lepas baca pun keluar. Lepas tu bila UAE dibuka di Gombak pada tahun 1999, dia tukar, dia pergi buka kat Gombak, Batu Lima. Apa nama kedai saya pun dah lupa. Dah banyak tahun dah tak pergi, 3-4 tahun dah. Apa nama buku tu ya? Saya pergi kadang-kadang saya beli, kadang-kadang saya tak beli. Duduk 2 jam, belek sini sikit, letak. Belek ni lagi, letak. Tapi bukan saya seorang, banyak yang buat macam tu. Ada seorang tu student, dia daripada Bukhara, tempat Imam Bukhari lah. Dia katalah dia daripada Bukhara. Dia duduk, dia siap duduk saya sambil belek berdiri je. Tapi 2 jam. Dia sampai berjam-jam duduk macam tu. Dia punya yang jaga kedai tu nama Abdullah. Dia kata dia ni daripada Bukhara. Dia masuk sini memang dia nak baca buku. Bagilah dia baca dia tu. Dia duduk sila atas lantai tu baca. Berjam-jam. Daripada saya masuk sampai saya keluar. Dia ada lagi. Jadi saya ada beli buku tu pasal takwa. At-taqwa, apa nama tajuknya? Saya lupa lah ya. Tapi buku tentang takwa lah ya. Banyak definisi ulama tentang takwa. Pasal definisi ni memang masing-masing ada definisi masing-masing. Tapi secara amnya begitulah. Buat apa Allah Ta'ala suruh, tinggal apa yang Allah Ta'ala larang. Kita melakukan sesuatu seumpama ditutup oleh syarak. Dan of course lah takwa-takwa ni, kita tidak melanggar batasan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya. Itu makna takwa. Makna kita buat, kita takutlah pada Allah ya.
Dan Allah Subhanahu Wa Taala memang mensyariatkan puasa ni untuk bertakwa, untuk kita bertakwa kepada-Nya. Sebab tu kalau kita tidak takwa, jadi tak tercapailah maksud puasa kita, Ramadan kita tu. Ya, pasal Allah Taala sebut sendiri. Kalau Allah Taala tak sebut, kita fikir sendiri, boleh ada betul lah, dan boleh juga tak betul. Ni memang Allah Taala sebut begitu. Ya, tuan-tuan boleh pergi kepada surah Al-Baqarah ayat 183, di mana itulah ayat yang menyebut tentang puasa Ramadan. Al-Baqarah 183, 184, 185. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tattaqun. Itu takwa ya. Wahai orang-orang yang beriman, ditulis ke atas kamu puasa. Ditulis ni maksud difardukan. Kutiba alaikumusiyam. Difardukan ke atas kamu puasa, ya. Sebagaimana ditulis atau difardukan ke atas orang sebelum kamu. Maksudnya as-saumu, puasa ini asluhu, asalnya juga minal umami sabiqah, ya, daripada umat-umat terdahulu. Pasal Allah Ta'ala sebut begitu, difardukan ke atas kamu puasa sebagaimana difardukan ke atas orang-orang sebelum kamu. Maksudnya orang Islam sebelum ni, kaum Nabi Isa, kaum Nabi Musa, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Adam dan kesemuanya ada syariat yang sama, ialah puasa. Mungkin hukum hakam tu ada beza lah, ya. Tapi asal puasa tu mereka ada. Macam semayang lah. Kita tak tahu macam mana mereka semayang, ya, secara spesifik, in detail. Tapi kita percaya dan meyakini bahawa mereka ada semayang mereka, ya. Ada ulama kata mereka ada sujud, ada rukuk, ada qiyam. Waktu basic semayang. Tapi bacaan-bacaannya, kelakuannya yang lain, angkat tangan dan seumpamanya, kita tidak tahu. Bahkan waktu-waktu semayang kita pun tak tahu. Dan memang kita tak perlu tahu pun. Kalau benda Allah Ta'ala dan Nabi tak bagi tahu, tak ada keperluan syarak. Orang kata sembahyang subuh ni 2 rakaat. Pasal sembahyang subuh tu sembahyang Nabi Adam AS ketika dia diturunkan ke bumi, dia sembahyang 2 rakaat pada waktu itu. Dan dia diturunkan pada waktu subuh. Mungkin ada info itu. Dan kemungkinan besar dia daripada Israiliyat. Quran tak ada, hadis Nabi tidak ada. Kata sembahyang zuhur sebab Nabi Nuh, asar sebab Nabi Ibrahim, tak pasti. Wallahu ta'ala alam. Itu hanya teori saja, tapi tidak ada pembenaran, pembuktian tu tidak ada. Allah Ta'ala tak bagi tahu, Nabi tak bagi tahu, dan tak perlu tahu pun. Pasal apa subuh 2 rakaat, ya? Tak payah fikir, tak penting pun, ya? Jadi sama dalam hal berkenaan, ya? Yang penting kita tahu orang dulu dia puasa, habis, ya. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, kata Allah, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Supaya kamu bertakwa. Makna tujuan Allah Ta'ala memfardukan, mensyariatkan, menurunkan puasa ini supaya kita bertakwa kepadanya. Jadi takwa hak nombor 1 sekali. Sebab tu Syekh Abil Hasan memasukkan fawaid ataupun ad-darsul awal, the first lesson, mana benda hak penting sekali bersabit dengan puasa ialah takwa. Sejauh mana kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Bukan kata lepas puasa terus jadi macam memang hebatlah, kan. Sebelum puasa langsung tak mari surau. Contohlah, saya bagi contoh, ya. Lepas tu bulan puasa dia mari hari-hari puasa, hari-hari surau, kan. After puasa konsisten 5 waktu. Mungkin ada yang begitu. Mana after dia lalu satu Ramadan tu dia berubah 100%. Ada lah, tapi mungkin tidak banyak. Sebenarnya tidak mensyaratkan sebegitu. Dia kadang-kadang perubahan yang terlalu drastik, kadang-kadang dia boleh balik kepada yang asal. Ramai kita tengok kawan-kawan kita, kan. Dia mari dia berubah lah. Hari-hari surau, sebulan straight. Kita pun tak macam tu. Tapi tengok lepas sebulan, hilang, jadi macam asal balik. Biasa berlaku bila bapak dia mati, dia mari insaf, dia mari banyak-banyak macam tu kita tengok, ya. Ataupun mak dia mati, ataupun dia ditimpa satu musibah yang besar, dia mula dekatkan diri kepada Allah, konsisten lebih daripada orang lain. Haji pun kalah, kan. Ada orang 5 waktu, tapi
azan baru sampai. Oh, dia sebelum azan sampai dah. Duduk zikir lah, duduk termenung lah, macam-macam kan. Ya? Ada orang tak ada lah 5 waktu, tapi adalah waktu dia di surau. Tapi every day nampaklah muka dia tu. Ni member ni 5 waktu datang awal, untung tak jadi imam je. Tapi tengok after few month, sebulan setengah, hilang balik, jadi macam asal balik. Sebab itu agama ni tuan-tuan, jangan based on spirit, jangan hanya kerana semangat kan. Memang kita disuruh supaya bersemangat, tapi kalau kita lihat pendidikan Rasulullah SAW, dia sentiasa ada graduality, buat sikit-sikit, tapi konsistensi, jangan putus di tengah jalan. Kan Nabi katalah hadis Abi Daud daripada Aisyah, ahabbul amali ilallah adwamuha wa in qalla. Benda yang Allah Ta'ala suka, biar sedikit tapi berterusan. Tak apalah aku satu hari kat masjid surau sekali pun, aku ada isyak je, lain aku tak ada. Siang aku kerja, sebelum subuh aku dah keluar. Ya ke sebelum subuh? Mana kerja sebelum subuh? Yang saya tahu kalau yang keluar sebelum subuh, dia kerja kat Negeri Sembilan, dia kerja kat Melaka, Ulang-Alik. Memang dia akan keluar before subuh. Tapi setakat kerja kat KL, mana ada before subuh? Biasanya selepas subuh. Tapi tak semestinya. Guru besar saya, kebiasaannya dia sembang subuh di sekolah. Dia datang awal lah ya. Ada lah, tapi jarang lah ya. Sebaik-baik benda yang Allah Ta'ala suka, biar dia sedikit tapi berterusan. Aku satu hari satu waktu je, isyak je. Tapi every isyak, every day ada. Contoh lah ya. Tak apa. Aku satu hari sembahyang sunat 2 rakaat je. Apa dia? Sebab dia isyak je aku buat. Hal lain malas. Tak apa. Nanti sembahyang fardu kau terjejas tau. Tak sah. Bukan tak sah, tak sempurna tau. Siapa cakap? Tak ada kena-mengena sembahyang fardu dengan sembahyang sunat. Puasa fardu dengan puasa sunat. Kalau tak puasa sunat langsung setahun pun dia tak menjejaskan apa-apa puasa fardu. Tak ada apa-apa ya. Nama pun sunat kan. Tak berkat ustaz puasa fardu kita atau puasa Ramadan kita. Tak ada ya. Memanglah sepatutnya kita melakukan ibadah-ibadah yang sunnah, tapi kalau kita tak buat, tidak berdosa dan tidak tercela sama sekali. Benda tak berdosa, mana boleh kata tak berkat ya. Tak ada apa-apa. Tapi kalau kita buat, lebih baik ya. Tapi nak cerita, ibadah yang kita buat mesti ada konsistensi. Benda yang Allah Ta'ala suka, biar sedikit tapi berterusan ya. Tapi tak adalah kita all the time satu waktu satu hari, all the time 2 rakaat satu hari ya. Sekali-sekala tambahlah ya, tambah sikit-sikit ya. Tapi kita kena ada kita punya standard. Contoh lah ya, saya beritahu. Kita sembahyang qabliyah ba'diyah rawatib ada satu hari 12 rakaat. 4 sebelum zuhur, 2 selepas zuhur, 2 selepas maghrib, 2 selepas isyak, 2 sebelum subuh. Boleh buat belaka 12 tu. Kalau boleh buat, alhamdulillah. Man salla 12 rak'atan fil yaumi wal lailati buniya lahu baitun fil jannah. Dalam sahih Al-Bukhari daripada Ummu Salamah. Bukhari ke? Tak silap saya, Allah Ta'ala alam. Tapi adalah dalam kitab-kitab sunan, adalah An-Nasai ada. Hadis itu amat masyhur bila kita bincang tentang sembahyang rawatib ni lah ya. Nabi kata siapa sembahyang 12 rakaat, hak tadi lah ya, satu hari Allah Ta'ala akan bina satu rumah, setengah riwayat, satu istana dalam syurga. 12. Boleh buat 12. Saya boleh buat ustaz all the time, every day, consistently. Bagus lah. Thumbs up lah kan. Tapi tak semua. Ada orang dia tak boleh buat. Saya tak boleh buat ustaz. Saya buat 2 je. Tapi kalau ada masa saya tambah. Tak ada masa, tapi minimum bagi saya 2. Saya kata good. Kadang-kadang kita ada satu standard. Aku nak buat satu hari 2. Ibadah ni tuan-tuan, jangan paksa diri. Tak digalakkan dalam syarak. Sebab tu nama dia sunnah. Sunnah ni maknanya tak ada paksaan. Nabi sendiri pun kata tak ada paksaan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari daripada Talha bin Ubaidillah, bila sahabat tanya tentang semayang, tentang puasa, Nabi kata semayang 5 waktu. Tu yang wajib. Kalau sunat-sunat tu, illa anta tawa. Kalau kamu nak buat, go for it. Itu hanya sukarela. Ya? Buat bagus, tak buat pun tak apa. Tapi jangan paksa diri je lah. Mana kita buat sampai menjejaskan hal-hal yang lain, tak boleh juga. Mana kita buat relax je. Ya? Boleh buat banyak, bagus.
dan cuba konsistenkan, tapi kita kena ada satu standard. Itu yang kita lihat. Itu lebih baik. Kita tak standard. Satu hari aku nak semayang rawatib ni 6. Tak boleh kurang daripada 6. Buat untuk diri kita lah. Tapi kalau lebih lagi, Alhamdulillah. Ada orang dia standard lah. Aku nak buat 2 je. Ustaz, saya buat 2 je, Ustaz. Minimal bagi saya. Saya takkan tinggal 2 ni. Tapi kalau ada masa, saya akan buat lebih-lebih. Saya kata itu satu benda yang bagus. Kalau tak ada standard macam tu pun tak apa. Ada hari dia buat 2, esok dia buat 4, lusa langsung tak buat. Buat 6. 3 hari lepas tu langsung tak buat. Tak apa. Tapi untuk diri sendiri, kita buat satu standard. Pasal Allah Ta'ala pun sebut ittaqullah mastata'tum. Beramal ni ikut kita punya kemampuan. Nabi pun awal-awal dia semayang berdiri, semayang sunat kan. Bila ujung-ujung dia banyak semayang duduk. Sebab dia pun dah tak larat. Ra'aitu Nabi yusalli aksar wa huwa qa'id. Kata Aisyah dalam Musnad Ahmad, aku lihat Nabi semayang banyak dia duduk. Merujuk pada hujung usianya. Awal-awal Nabi cergas semayang. Bila dah hujung-hujung, Nabi kata la tubadiruni fa inni qad budintu. Jangan kamu mendahului aku, kerana sekarang aku telah berat. Badan Nabi dah start berat. Dia tak larat kan. Takut-takut sahabat ada terlanggar. Nabi tak rokok, dia dah rokok. Nabi dah sujud, Nabi belum sujud, dia dah sujud. Ada berlaku begitu. Kita pun ada. Kan? Mana Ustaz tahu? Saya imam ni kadang-kadang dia perasan juga makmum sebelah dia. Dia turun je ada gerung dah. Tak boleh tu, ya. Nabi kata macam hadis tu, hadis Abi Hurairah dalam Sahih Bukhari atau Muslim. Macam hadis tu, Nabi sama kau orang yang jenis macam tu macam himar. Keldai, ya. Macam hadis tu. Ayasur bukan. Nak tak Allah Ta'ala jadikan kepala-kepala kamu jika kamu sujud sebelum imam dengan kepala himar. Macam itulah lebih kurang hadis. Saya tak ingat, tapi makna dia begitu. Bila kita belajar tentang perkara yang dipanggil, ada sebagian kata batal, tapi ada sebagian kata tak batal, ya. Mendahului imam yang sedikit, sebagian kata tak batal pun. Tapi amat-amat dimakruhkan lah, ya. Dan sebagian mengharamkan. Pasal Nabi bagi celaan seumpama itu. Sebab itu kita semayang ni dia ada 4 keadaan. Bila kita belajar tentang berjemaah ni ada 4. Pertama dipanggil musawat. Pertama dipanggil musabaqatul imam, mendahului imam. Tadilah. Imam tak rokok, dia rokok. Imam tak sujud, dia tak sujud. Sama-sama turun, tapi sampai dia dulu. Sebab tu ada riwayat bukan Malik bin Huwairis, Amru bin Hurais dalam Sahih Bukhari. Bila kita belajar tentang jemaah ni kan, dia kata kami tak sujud melainkan setelah Nabi sujud. Ya. La nasjudu hatta yakhiru Nabi sajidan. La nasjudu hatta yakhiran Nabi sajidan. Yahwi sajidan. Ya, atau kama qala. Kami tak sujud melainkan Nabi turun untuk sujud. Mana Nabi dah turun, baru kita turun. Jangan sama-sama turun. Ni kita, ni imam. Ni imam, ni kita. Imam Allahu Akbar, baru kita Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, baru kita sami Allahu liman hamidah. Imam turun Allahu Akbar, letak kepala atas lantai, kita baru turun Allahu Akbar. Itu dimaksudkan oleh Amr bin Hurais. La nasjudu hatta yahwi Nabi sajidan. Kami tak sujud melainkan Nabi turun untuk sujud. Jangan sama-sama turun. Sama-sama turun tu nombor 2, dia panggil musawat. Musawat ni tidak haram tapi makruh. Takut-takut terlajuk lebih daripada imam. Takut-takut lah dia sama-sama turun. Imam dia pun Allahu Akbar, sampai imam dulu, tapi dekat-dekat tu. Sami Allahu liman hamidah, dia pun sama-sama naik. Allah sama-sama tu. Bagi imam habis satu-satu dulu. Ya. Sebaik-baiknya imam dah bar tu bagi kita turun. Bar, kita turun macam tu, ya. Yang ketiga dipanggil musabaqah, musawat. Yang ketiga dipanggil mutaba'ah. Mutaba'ah yang terbaik. Imam turun, kita turun. Kalau tadi kita dulu. Yang kedua, kita dengan imam sama-sama. Yang ketiga, imam turun, kita turun. Imam gerak, kita gerak. Ini yang terbaik lah. Mutaba'ah tu antara the best bila kita solat berjemaah. Perfect lah, ya. Yang ketiga dia panggil takhalluf. Takhalluf ni tertinggal daripada imam. Imam rokok, dia tak rokok lagi. Relax. Apa dia baca, kita pun tak tahu.
Imam dah naik baru dia rokok. Ataupun imam dah rokok, ujung-ujung baru dia turun. Lambat sangat dengan imam. Takhalluf ni ada dua. Satu takhalluf yang tidak membatalkan solat tapi makruh. Umpama imam dah turun rokok, kita tak turun lagi. Dia dah naik ataupun hampir nak naik baru kita turun. Itu makruh. Tapi kalau takhalluf yang membatalkan semayang, bila dia melangkau sampai 2 rukun. Imam, kita duduk qiyam, imam dah sujud yang pertama. Dia bangun sujud yang pertama, batallah semayang kita. Ya. Sebab dia dah lebih daripada 2 rukun. Yang panjang. Tapi sebagai kata tak batal lagi. Hak batal sujud yang kedua tu. Sebab dia tak ambil kira i'tidal tu rukun yang dia tak ambil kira i'tidal tu rukun yang panjang. Dia ambil sujud yang pertama, sujud yang kedua. I'tidal rukun pendek tak kira. Duduk antara 2 sujud rukun pendek pun tak kira. Tapi ada sebagian ulama dia kata i'tidal rukun panjang. Jadi dia kira i'tidal dengan sujud yang pertama. Sebab itu tak baguslah kita takhalluf ataupun terlewat daripada imam. Ya. Imam dah bangun tasyahud dah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Dia duduk sujud lagi, lama sujud. Ni banyak berlaku. Kadang-kadang saya tegur, dia buat juga. Bukan saya seorang, masalah yang tegur, dia buat juga. Masalah yang buat tu dia tak ada masa kuliah. Taklah haram, tapi makruh. Tapi kalau terlampau lama, sehingga kalau kita assume melebihi daripada 2 rukun, dia boleh batal juga. Apa doa lama-lama macam tu? Nak doa lama masa semain seorang lah. Doa lah sampai sejam pun. Masa sujud tahulah waktu yang terbaik. Aqrabu ma yakunul abdi min rabbihi wa huwa sajid. Sedekat-dekat kita dengan Allah ialah ketika sujud. Fa'aksiru fihi du'a faminun ayustajaba lakum. Hadis Muslim tu daripada Abi Hurairah. Maka Nabi kata perbanyakkanlah doa. Mustajab. Jadi memang kena banyak doa, sujud. Tapi bukan kita masa jadi makmum tu. Melainkan kalau imam tu lama, tak apalah. Jadi kena ingat tu ya, 4 keadaan kita bersama imam ya. Jadi nak cerita tu lah ya. Takwa ya. Jadi Allah Ta'ala kata la'allakum tattaqu, supaya kamu bertakwa. Buat Allah Ta'ala suruh, tinggal apa yang Allah Ta'ala larang. Buat apa yang wajib-wajib, tinggal apa yang diharamkan. Topaklah yang sunnah-sunnah setakat yang kita mampu. Yang sunnah ni kita buat bagus, tak buat tak apa, tapi amat-amat digalakkan ya. Jangan tekan sangat yang sunat ni sampai macam nak jadi wajib. Nak buat sunat ni tak berkat nanti hak lain, tak ada. Sunat kita relax ya. Dan ada sebagian melebih-lebihkan yang sunat pula. Fardu tak ada berjemaah, tarawih disibukkan. Contoh paling senang lah tu. Ya. Dan ini ditulis oleh Al-Syekh Al-Qardawi rahimahullah. Dr. Yusuf Qardawi memang dia kritik orang yang melebih-lebihkan ibadah sunnah berbanding ibadah-ibadah yang fardu. Dalam buku bagus dia yang bernama Fiqhul Ibadah. Saya baca buku tu daripada dulu, alhamdulillah. Dia kritiklah orang kita ni, dia kata orang Islam ni dia tak nampak hierarki ibadah yang betul. Ya. Dia mendahulukan yang sunnah berbanding yang fardu ya. Maknanya ulama kita dah lama sebut benda ni. Ar-Ruyani dalam Bahrul Mazhab, ulama besar mazhab Syafi'i dulu, dalam bukunya itulah Bahrul Mazhab, dia sebut dah ya. Orang yang bersungguh-sungguh tarawih tapi tak bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah fardu, dia ni orang yang maghrur, orang yang tertipu ya. Bagi saya orang yang sembahyang berjemaah fardu lebih baik daripada orang sembahyang tarawih ya. Sebab sembahyang fardu memang khilaf antara wajib, sembahyang berjemaah ni ulama khilaf tau, antara fardu ain atau fardu kifayah atau sunnah. Dia ada sebagai ulama kata fardu ain ya, umpama standard dalam mazhab Az-Zahiri dia kata fardu ain, dan sebagai ulama-ulama salaf juga, dan ulama hadis juga dia kata fardu ain. Terlalu banyak hadis yang Nabi beri penekanan. Nabi nak bakar rumah orang tak mari sembahyang berjemaah ni ya. Kalau 5 waktu tak berjemaah tu adalah setiap hari bila dia ada kelapangan. Kedua yang kata fardu kifayah. Ya, yang ketiga yang kata sunnah. Jadi ada yang kata fardu, ada yang kata tak fardu. Ada khilaf di situ ya. Tapi sembahyang tarawih tak ada khilaf. Sepakat ulama semua kata sunnah. Tak ada seorang pun yang kata fardu ni fardu. Tak ada. Ya. Cuma dia berkhilaf lah, afdal sembahyang seorang ke afdal sembahyang berjemaah, afdal sembahyang 20 ke afdal sembahyang
12. Dari sudut afdaliyah saja. Tapi dari sudut fardu atau sunnah tak ada khilaf. Sepakat adalah sunnah sahaja, ya. Jadi dia kata kita melebih-lebihkan yang itulah. Jadi tak ya. Biasalah, ya. Baik, jadi balik pada yang tadi, takwa lah, ya. Itu asas kepada pensyariatan puasa. Dia pun buat marilah ayat tadi, saya dah baca tadi. Allah Ta'ala kata la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Jadi kita letak balik pada hierarki tadi, perbaiki ibadah fardu kita tinggalkan yang haram sebaik mungkin. Tinggalkan. Kemudian kita topaklah yang sunnah-sunnah. Kita tinggalkan yang makruh-makruh. Kemudian kita yang harus-harus kita buat juga mengikut adab yang telah diajar oleh Rasulullah SAW. Masuk tanda harus. Tapi kalau kita baca doa, masuk baca doa, keluar baca doa, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Ada berbelah-belah. Adab qada al-hajah kita amalkan, dapat pahala. Tapi kalau tak buat pun tak apa, kan? Masuk tanda tak baca doa, tak ada tercela pun, tak berdosa jauh sekali, ya. Tapi kalau kita buat yang tu, sebab itu hanya benda yang harus. Doa tu hanya sunnah saja, zikir tu hanya sunnah saja. Tapi dia ibadah ada adab lah, ya, yang di sunnahkan oleh Rasulullah. Tapi hierarki tu kita nak kena tahu, ya. Pertama takwa, kemudian dia kata lagi panjang ni tapi saya tak baca lah. Saya baca poin-poin dia. Jadi kita doalah pada Allah, ya Allah, jadikanlah aku orang bertakwa sempena Ramadan. Allahumma ja'alni minal muttaqin, ya. Mudah-mudahan. Itu yang pertama. Yang kedua dia kata 5 dah lajuk. Yang kedua, mana yang kedua? Qiyamul lail. Ya. Tarawih lah. Kan? Takwa dulu tu. Buat hak Allah Ta'ala suruh, tinggal hak Allah Ta'ala larang. Baru mari qiyamul lail. Tarawih lah. Ya. Jadi jaga puasa dulu. Jangan jaga tarawih dulu. Puasa tu nak kena jaga dulu. Jaga mata kita, jaga telinga kita, ya. Jaga mulut kita pun nak kena jaga juga. Kita ni suka sembang. Kalau tak tipu tau. Tapi sembang kan. Ya. Qiyamul lail. Qiyamul lail, sembahyang malam, merujuk kepada tarawih. Tarawih ni sebenarnya sembahyang malam, ya. Sembahyang malam ni ada pada setiap malam sepanjang tahun. Cuma special bulan puasa disebut sebagai tarawih. Ya. Tapi tak bermaksud kita hanya qiyamul lail pada bulan puasa saja. Bulan puasa kita tarawih. Itu qiyamul lail tu. Sebab asas kepada qiyamul lail ialah apa-apa solat yang kita lakukan after isyak. Itu asas dia. Qiyamul lail dak ustaz, qiyamul lail ni kita bangun tengah malam lah. Paling bagus kita tidur dulu. Malah sebahagian kata ada, tak, mesti tahajud tidur dulu. Tak ada syarat. Sebaik-baiknya kita tidur, rehatkan badan macam yang dilakukan oleh Rasulullah. After that baru kita bangun untuk solat. Part yang terakhir setiap malam tu sebaik-baiknya lah. Tapi sebenarnya dalam konteks qiyamul lail, bila kita belajar apa-apa solat kita lakukan after isyak, dia sudah termasuk qiyamul lail. Sebab itu Nabi sebutlah hadis Tabrani, alaikum biqiyamil lail walau hal basyat famakana ba'dal lail famakana ba'dal isyak fahuwa minal lail. Ya. Ini dihuraikan juga oleh Syekh Said Sabiq dalam bukunya Fiqhus Sunnah. Nabi kata hendaklah kamu qiyamul lail hendaklah kamu qiyamul lail. Nabi kata alaikum biqiyamul lail. Alaikum biqiyamil lail. Hendaklah kamu qiyamul lail. Ya. Walau hal basyat, walaupun sekejap. Famakana ba'da al-isya' fahuwa minal lail. Apa-apa yang kamu solat after isya' ia adalah qiyamul lail. Sebab tu kita sembahyang tarawih, walaupun selepas isya' terus sembahyang, dia tetap dikira qiyamul lail, ya. Ataupun solatul lail, dia tetap sembahyang malam. Tu pun ulama khilaf tu. Tarawih ni afdal lepas isyak terus ke afdal di tengah malam? Khilaf lagi tu. Ya khilaf-khilaf batu je. Ya. Lepas tu boleh selawat ke tak boleh selawat ni? Tapi fardu sunat tak ada khilaf, ya, memang sunat, ya. Sebab itu kalau kita lihat semayang ba'diyah isyak, in spesifik lah, mana ada fadilat? Tak ada. Tapi dia jadi muakkad kerana dia sudah termasuk sembahyang malam. Sebab itu after isyak kalau boleh, mesti ada solat yang kita lakukan. Sekurang-kurangnya 2 rakaat ba'dal isyak. Kan?
Kalau malas kat rumah, buat tu kat surau. Afdal kat rumah lah. Ya. Tapi kalau dah balik rumah kan tak semayang pula. Semayanglah kat surau terus, tak apa. Itu sunnah saja. Memang kita beri galakan sebaik-baik semayang sunnah ialah di rumah. Idza qada ahadukum salatahu fi al-masjid falyusalli fi baitihi fa inna Allah ja'al li baitihi khaira. Ya, dalam hadis Abi Daud daripada Abi Hurairah, Nabi kata siapa-siapa yang semayang di masjid, semayang pula di rumah, Allah Taala akan membawa kebaikan masuk ke dalam rumahmu. Ya. Kita lah rumah gantung ayat Quran, gantung itu, gantung ini, tarik berkat, tak ada. Nak berkat dalam rumah, semayang dalam rumah. Ya. Itu semua tak perlu sama sekali. Ya. Tapi dan ada sahabat dia semayang di masjid, Nabi kata semayang di rumah, sallu fil lail fa innahu sallu fil bait fa innahu salatul bait. Semayanglah di rumah, ini ada semayang di rumah. Tapi okey je, boleh je semayang di masjid. Sebab Nabi pun ada riwayat solat sunnah di masjid. Ya. Macam semayang Jumaat. Nabi semayang 2 rakaat di masjid, kemudian Nabi semayang 2 rakaat di rumah. Ya. Lepas tu semayang sunat selepas Jumaat 4 rakaat. Dia 4 rakaat. Ya. Riwayat Abu Hurairah 4 rakaat, riwayat Ibnu Umar 2. Merujuk pada 2 di rumah, 2 di masjid. Ya. Baik. Jadi qiyamul lail ya. Jadi waktu-waktu biasa kita qiyamul lail jugalah setakat kita mampu. Terpulanglah nak semayang 2 rakaat selepas Isya. Itu dah termasuk qiyamul lail. Tapi sebaik-baiknya kita qiyamul lail betul lah. Tengah malam nanti mungkin kita bangun lebih awal sedikit. Walaupun tak boleh tiap-tiap malam, buatlah sekali-sekala. Ya. Dan saya alhamdulillah memang daripada belajar dulu lagi. Saya dulu zaman belajar sekolah menengah memang saya suka bangun malam untuk study. Bangun semayang sikit study. Sampai universiti pun itu yang saya amalkan, alhamdulillah ya. Dan bila saya ada hajat dan masalah yang besar, memang saya akan bangun qiyamul lail. Memang dia waktu yang amat baik sekali. Kalau kita dah biasa kan, kita akan dapati waktu tu memang waktu yang memang baguslah ya untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Saya dulu lambat dapat anak, saya qiyamul lail je. Tapi usaha jugalah ya. Tapi kena adalah kita. Tapi memang Allah Ta'ala sebut secara khusus dalam surah Al-Isra ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Siapa yang nak dapat kedudukan yang baik di akhirat nanti, Allah Ta'ala suruh tahajud pada malam hari. Ya. Aqrab ma yakunul abdu min rabbihi jawful lailil akhir. Nabi sebutlah hadis Abi Daud daripada Abi Umamah Al-Bahili. Tadi sujud kita dekat dengan Allah. Satu lagi riwayat Nabi kata di perut malam yang akhir. Mana hujung malam lah. Ya. Semua orang tahu ni, ya. Ya, mana waktu malam tu waktu amat baik ya. Untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 2 ya, qiyamul lail. Jadi dalam konteks Ramadan, tarawih lah. Kita semayanglah tuan-tuan. Ya, sebaik-baiknya semayang berjemaahlah di masjid surau, sebab itu yang di-standardkan di sisi majoriti para ulama. Ya. Tapi sekali-sekali nak semayang di rumah tidak ada masalah sama sekali. Malah kalau nak the whole Ramadan, saya nak semayang kat rumah ustaz. Ada sunat. Kan? Tak ada apa pun. Tapi sebaik-baiknya kita berjemaah fardu di surau ya. Dulu masa PKP kerajaan suruh semayang di rumah, sibuk nak semayang kat masjid. Sekarang ni bila dah boleh semayang kat masjid, boleh rapatkan sejadah lagi. Nak semayang kat rumah pula. Macam-macam manusia ni. Kan? Yang ketiga, tadabbur Quran. Berapa minit dah? 40 minit. 49. Sejam lah malam ni, kata kuliah khas. Yang ketiga ya, ingat tu. Pertama, apa tadi? Takwa. Yang kedua, qiyamul lail. Yang ketiga, tadabbur Quran. Baca, fahami makna Quran. Memang bulan Ramadan disebut sebagai syahrul Quran. Pasal selepas Allah Ta'ala kata, ya allazina amanu kutiba alaikumusiyam, ayat 183, 184 tu Allah Ta'ala kata 185 Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. 185.
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Quran. Jadi bacalah Quran setiap hari. Sebaik-baik khatamlah sebulan sekali. Kalau boleh, ya. Tapi sekurang-kurangnya satu hari kita bacalah Quran. Kalau sebelum ni kita tak baca Quran, mulalah kita baca Quran. School kan, madrasah kan. Takkan masuk Ramadan, masuk sekolah, keluar lagi jadi teruk. Jadi bagi elok sikit dulu kita tak baca Quran. Kita masuk Ramadan, masuk sekolah, after Ramadan kita bacalah Quran, ya. Saya Ramadan saya baca satu hari satu line je ustaz. Tak apa, janji after Ramadan consistently. Quran ni bukan banyak pun, ya. Kalau kita baca satu hari satu muka surat, satu hari satu muka surat saja, 2 tahun confirm khatam satu kali. Kita baca satu hari satu line, satu hari satu line, setahun khatam satu kali, ya. Kalau sujud sehari confirm lah khatam sebulan sekali, ya. Saya Allah Ta'ala alam, in spesifik secara peribadi saya tak ada standard satu hari nak baca banyak mana. Kadang saya baca satu hari satu juzuk, ada after semayang saya baca ikut dan saya je. Kadang satu hari dapat 2-3 juzuk macam tu lah. Kadang saya khatam hanya beberapa hari saja. Ikut dan saya tak letak standard, ha? Ada masa baca, ada masa baca, ya? Kat rumah ada Quran, kat sekolah ada Quran, kat kereta ada Quran, handphone pun ada Quran. Bacalah. Dan paling-paling saya baca Quran masa saya buat kereta tu, dan lah daripada rumah saya mari sini tadi dah 50 ayat surah Al-Baqarah sambil buat kereta kan. Yang kita hafal lah. Tu hak paling minima, ya. Kalau kita tak baca Quran, kita hanya baca apa yang kita hafal. Saya hafal 3 surah je Ustaz. Al-Fatihah, Qaus Falaq, Qaus Binnah. Ulang hak tu je lah. Tak apa. Janji baca Quran juga tu. Tapi kena ada juga satu masa kita ambil mushaf, kita baca daripada satu muka surat pada satu muka surat, satu juzuk pada satu juzuk. Kurang-kurang walaupun tidak setahun atau 2 tahun sekali khatam, 10 tahun sekali khatam, tak apalah. Kita baca semua Quran ni, hak kita hafal surah-surah pendek, tapi hak nak baca the whole book, kurang-kurang ada kita khatam juga. Saya tak pernah khatam Ustaz. Khatam masa kecil-kecil dulu je. Masa lepas khatam mak saya buat pulut kuning. Jangan dah, ya. Jadi kita kena baca juga, ya. Jadi Quran, ya, jangan lupa, ya, baca Quran. Kalau boleh cuba perbanyakkan. Tapi janganlah baca banyak-banyak. Mentang-mentang dia punya semangat hari pertama Ramadan tu baca Quran aja, diisi dengan baca Quran. Hari kedua pun baca, hari ketiga baca je. Hari keempat tumbang. Langsung dah tak baca dah. Janganlah macam tu. Saya dah kata tadi kan, jangan beramal kerana spirit, semangat. Sebelum ni kita tak pernah baca Quran. So bila masuk first Ramadan, bacalah satu hari satu line. That's it. Hari kedua satu line, hari ketiga tambah 2 line. Graduality ni penting. Allah Ta'ala tidak mensyaratkan sesuatu melainkan secara beransur-ansur, ya. Quran turun beransur-ansur, ibadah pun turun secara beransur-ansur. Tuan-tuan ingat semayang ni, complete semayang ni sekali turun ke? Dah 23 tahun baru semayang disempurnakan, daripada satu tahap pada satu tahap yang lain, ya. Puasa pun sama juga. Awal-awal Nabi puasa Ramadan, waktu dia panjang, ya. Subuh sampai Maghrib. Sekarang subuh sampai Maghrib. Dulu daripada Isyak sampai Maghrib. Tuan-tuan bayanglah, Isyak sampai Maghrib, tu baru betul-betul puasa. Banyak tak makan. Kita hari ni subuh sampai Maghrib. Waktu puasa, waktu tak puasa sama banyak. Tapi makan dengan tak makan lebih banyak. Buka puasa makan, lepas tarawih mori makan, sahur makan, malam tadi pukul 12 lepas tarawih lepak dengan kawan lagi makan, 3-4 kali makan. Patutnya bulan puasa ni berat badan turun, tapi bulan puasa berat badan naik. Saya Alhamdulillah boleh kata setiap kali puasa badan saya selalu turun berat. Saya biasa 66, 65. Bila puasa kan 63 turun. 3 kilo saya mesti turun je. Tapi turun tak perut lah. Tak lain tak turun. Baik. Quran, ya. 3. Yang keempat, ikhlas. Cuba ikhlaskan diri kepada Allah. Apa-apa kita buat lepas ni, aku buat kerana Allah. Aku buat kerana Allah. Aku buat kerana Allah. Dia sebenarnya benda agama baik, ibadah lah, ya. Benda dunia baik,
Kita cuba buat kerana Allah. Itulah maksud ikhlas. Ya? Buat kerana Allah. Kita semayang kerana Allah. Kita cuba jadi orang yang ikhlas. Cuba, ya. Yang kelima itu ya. Yang keenam, mujahadah. Dah berapa tadi? Ada khilaf ni. Ada kata 5, ada kata belum sampai lagi. Khilaf ulama ni. Takwa, qiyamul lail, Quran, kemudian ikhlas. Aduh, mata rabun, lampu tak terang ni. Kena tambah lampu lagi ni. Ikhlas yang keempat. Yang kelima, mujahadah. Melawan nafsu. Ya. Nabi sebut dalam hadis Bukhari dan Muslim daripada Abi Hurairah, kullu amali ibni Adam lahu illa as-shaum fa innahu li wa ana azibi. Hadis panjang, saya baca pendek ya. Nabi kata, Allah Ta'ala kata, ni hadis kursi, setiap amal anak Adam itu untuk dirinya melainkan puasa. Puasa untuk aku hanya akulah yang akan membalasnya. Sebab itu kata Az-Zuhaili dalam bukunya Al-Mu'tamad fi Fiqh Syafi'i, The Standard of Mazhab Syafi'i, dia kata sebagai ulama kata ibadah yang paling afdal ialah puasa. Lebih afdal daripada semayang, lebih afdal daripada haji dan lebih afdal daripada yang lain. Kerana hadis ni Allah Ta'ala kata semua amalan untuk manusia, untuk diri dia, melainkan puasa untuk aku yang akan beri pahala kepada dia. Ibadah lain orang boleh tengok. Bila kita semayang, Allah Akbar, orang tahu kita semayang. Bila kita pergi haji, orang tahu kita pergi haji. Sebetulnya kalau kita makan lembu 10 ekor, buat jamuan satu kampung, confirm orang tahu kita pergi haji. Tapi puasa, orang tak tahu kita puasa. Betul tak? Bulan puasa memang orang tahu. Tapi kalau bulan tak puasa, kalau kita puasa, orang tahu tak? Jumpa kawan kita, aku tahu kau puasa ni, aku tengok muka kau macam puasa je. Tak adanya, kan? Orang takkan tahu puasa ni ibadah yang different lah daripada ibadah-ibadah yang lain. Sementara uniknya puasa ni kerana dia, kita lawan banyak lah nafsu ni, tak? Terutama nafsu makan. Susah tuan-tuan nak lawan nafsu makan ni. Nafsu lain boleh lagi, makan tak boleh. Tapi kita tahan diri daripada makan. Jadi Allah Ta'ala, dan juga nafsu-nafsu yang lain. Bila puasa, macam-macam tak boleh buat. Kan, bersama isteri tak boleh. Makan minum, of course lah tak boleh. Kan ada 7 atau 8 perkara yang membatalkan puasa. Semua kita tak boleh buat. Bila puasa, mulut pun nak kena jaga. Puasa juga, mulut mengata orang, mengumpat kuat juga. Tak jadi, baik kau tak payah puasa. Kan? Ya? Malam yadak qaula zur wal amalu bihi wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa syarabah. Ya. Al-Hadis Ibnu Majah daripada Abu Hurairah, Nabi kata siapa-siapa yang tak tinggal dusta, mana dia masih hidup cakap benda yang tak bagus kan. Dalam keadaan dia berpuasa, Allah Ta'ala tidak berhajat pada puasanya. Tak payah tinggal makan minum lah Nabi kata. Bukan begitulah maksud. Ya. Jadi bila puasa banyak benda dia kena jaga. Orang nak bergaduh dengan dia, tak boleh bergaduh. Hatta Nabi ajarlah saya Muslim daripada Abi Hurairah. Nabi kata kalau orang ajak kau bergaduh, ataupun orang marah kau, ataupun dalam keadaan kamu berpuasa, fa idza qatalahu aw khasamahu ahadun aw syatamahu falyaqul inni sha'im aw inni imru'un sha'im aw kama qala. Kalau orang nak bergaduh dengan dia, nak memerangi dia ataupun mengutuk dia, jangan lawan. Katalah kepadanya, aku berpuasa. Ada riwayat Nabi kata 3 kali, aku puasa. Tak boleh bergaduh dengan orang. Bergaduh habislah puasa dia. Tak payahlah dia puasa. Jadi banyak benda dia kena jaga. Itu yang kata mujahadah tu. Jadi puasa ni very related to mujahadah. Ya? Jadi kalau dia tidak bermujahadah, jadi tak ada guna lah puasa dia. Jadi puasa ni mendidik kita sebenarnya. Ya? Jadi dia kata mujahadah tu penting tu. Berapa dah tadi? 5 yang keenam, kecil sangat tulis saya. Dia besar tapi saya pernah buat 2 muka surat. Sabar. Yang berapa tu? 6 kena sabarlah ya. Sabar ni lah konteks mujahadah juga. Ya. Memang puasa ni menguji kesabaran kita. Ya. Takut-takut bila kita tidak sabar, kita marah. Atau seumpamanya dalam keadaan kita berpuasa, maka kuranglah pahala kita puasa.
Puasa ni tak sekadar menahan makan dan minum boleh. Tapi nak puasa hak lain-lain tu yang payah tu. Jadi kena sabar ya. Lagi salamatul lisan, jaga lidah. Ni lebih spesifik ya. Sebenarnya dalam konteks mujahadah jadi juga sama je. Kemudian al-afu wal hulum. Kena banyak bertolak ansur, banyak memaafkan dan kena lemah lembut dengan orang lain. Ya. Ini semua pelajaran-pelajaran yang kita boleh dapati daripada The School of Ramadan. Kemudian seterusnya, yang keberapa dah? 8 Ada muraddi bil misil. Jangan lawan orang lain bila kita diajak bergaduh atau seumpamanya. Ya, fa inni mru'un sabahu ahadun aw qatalahu falyakul inni mru'un sha'im. Saya dah baca hadis ni tadi ya. Hadis ni hadis Bukhari pada Abu Hurairah. Allah Taala pun kata dalam surah Al-Furqan ayat 63, wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Kalau orang jahil cuba berkata-kata kepada kamu, mengherdik kamu atas seumpamanya, maka kamu abaikanlah mereka ya. Baik, seterusnya yang terakhir ialah tauhidul muslim. Terakhir apa? Yang keberapa dah tu? 10 baru kan? Oh, ada miss satu di 11 ni. Ini terakhir dah 11. Hadi Asyar 11. Betul ke? Saya salah kira. Okey, ulang balik ya. Last ni ya. Pukul 9 kita boleh semayang lah. Taqwa, Qiyamul Lail, Quran, baca dan tadabbur. Kemudian Al-Ikhlas. Kemudian Al-Mujahadah, As-Sabr. Kemudian sekejap. Salamatul lisan, jaga lidah. Al-afu wal hulum, tolak ansur, memaafkan. Adamu raddi bil misil, jangan kita lawan kalau nak bergaduh atau seumpamanya. Berapa tak ada 10? Oh, tak. Tauhidul muslimin, last ni dah 11 tu. 10 je. 9. Oh, patutlah pening. Saya step ikut dan. Tak ikut muka surat yang betul. Tak apalah, 10 pun 10 lah. Ya. Yang terakhir ialah tauhidul muslimin. Orang Islam bersatu. Itu juga antara faedah ataupun manfaat daripada puasa. Memanglah kan. Sebelum ni kita tak datang surau. Bila datang surau ramai kan. Kita boleh bersama-sama, sembahyang sama-sama. Lepas tu kalau ada more, makan sama-sama. Penting makan sama-sama tu. Ya. Mungkin ada aktiviti-aktiviti lain sebelum nak puasa kita buat gotong royong, kita bersama. Dia ada juga dari sudut meningkatkan tahap persaudaraan lah sesama Muslim ya. Banyak surau masjid, karya ataupun penempatan kita buat gotong royong, buat makan-makan, itu baguslah. Saya kira satu benda yang bagus. At least ada juga lah elemen Ramadan ni suatu institusi yang boleh merapatkan hubungan sesama kita ya. InsyaAllah ta'ala, mudah-mudahan. Ini kelebihan-kelebihan sebahagianlah daripada Ramadan. Sebenarnya ada banyak lagi kelebihan-kelebihan yang lain. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Salihin, dalam bab Ramadan saja dia ada 15 bab sebenarnya ya. Saya tadi balik kitab tu juga yang nak baca yang tu, macam banyak sangat pula. Lagi tu banyak benda tuan-tuan dah dengar ya. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah, ghulqat abwabun nar, wa suffidatis syayatin ya. Itu semua hadis-hadis dibawa oleh beliau. Banyak tuan. Ada 15 bab ayat Qurannya, hadisnya. Itu antara yang paling famous jugalah, yang tuan-tuan dah biasa dengar kan. Bila datang Ramadan, dibuka pintu syurga, ditutup pintu neraka, dan juga diikat syaitan-syaitan ataupun jin ya. Banyaklah lagi hadis-hadis yang lain, tapi saya baca ini sebab hanya gambaran umum sajalah daripada ibadah Ramadan yang kita lakukan, insya-Allah taala. Ada nak tanya apa-apa ke? Patut saya berhenti awal kalau ada soalan ke apa, nak tanya kemuskilan ke apa. Ada soalan apa-apa? Ada nak tanya apa-apa? Ada soalan? Kalau tak ada kita berhentilah ya. InsyaAllah ta'ala. Aku liqauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.